Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? So hari ni kita bertemu lagi dalam PDPR Fizik. Bagi topik tekanan atmosfera. Pada minggu lepas awak dah belajar tentang tekanan cecair bersama Cikgu Keratua Ain. Minggu ni bersama saya pula dalam tekanan atmosfera. Tanpa buang masa, kita teruskan dengan kita punya pembelajaran. First kali kita tengok tema kita masih tema mekanik Newton. Bidang pembelajaran kita adalah 2.0 iaitu tajuk tekanan, dan pada hari ini kita akan belajar tentang subtopik tekanan atmosfera. So kita tengok dulu standard pembelajaran. Yang pertama, murid boleh memerihalkan tentang tekanan atmosfera. So yang pertama, awak mesti tahu apa itu tekanan atmosfera. Yang kedua, berkomunikasi tentang nilai tekanan atmosfera. Nanti awak akan belajar tentang macam mana kita nak tentukan nilai tekanan atmosfera dari segi cara kita nak dapat dan berapa nilai dia. Seterusnya, menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian yang melibatkan pelbagai unit tekanan. Dalam standard yang ketiga ni, kita akan belajar tentang pertukaran unit. Ada beberapa unit yang perlu kita tukar. Yang keempat, memerihalkan kesan tekanan atmosfera ke atas objek pada altitude tinggi dan aras kedalaman di bawah laut. Awak akan tengoklah perbezaan ataupun kesan tekanan atmosfera pada keadaan tinggi dan pada keadaan di bawah laut. Baik, kita pergi yang pertama iaitu tekanan atmosfera. Apa itu tekanan atmosfera? Tekanan atmosfera adalah tekanan yang disebabkan oleh berat lapisan udara yang bertindak ke atas permukaan bumi. So macam kita tahu, sekeliling bumi ni, ada molekul-molekul udara lah. Dan molekul-molekul udara ni ada berat. Bila ada berat, maka akan ada daya lah, dan dayanya ke bawah. Kenapa ke bawah? Sebab disebabkan oleh tarikan graviti bumi. So kat sini kita ada daya F. Macam sebelum ni awak dah belajar tentang rumus tekanan. P, ini rumus asas P sama dengan F per A. Yang ni awak belajar daripada tingkatan 2, sains tingkatan 2. So kita dah ada daya yang disebabkan oleh berat udara tersebut. Dan kita ada permukaan. Permukaan bumi lah. Bila ada permukaan, maka kita akan ada luas. So interaksi antara daya dan luas akan menghasilkan tekanan. So disitulah wujudnya tekanan atmosfera. Baik, so kalau orang tanya ataupun soalan tanya, nyatakan definisi tekanan atmosfera, so awak boleh jawablah. Tekanan atmosfera ialah tekanan yang disebabkan berat lapisan udara yang bertindak ke atas permukaan bumi. Ini keywordnya lah yang saya merahkan ni. Berat lapisan udara mesti ada dan ke atas permukaan bumi. So semua boleh faham lah. Tekanan atmosfera tu adalah tekanan yang disebabkan lapisan udara, berat lapisan udara. Baik, kita pergi yang kedua. Nilai tekanan atmosfera. Macam mana nak tentukan nilai tekanan atmosfera? Nilai tekanan atmosfera boleh ditentukan menggunakan barometer merkuri. Barometer merkuri ialah sebatang tiub dengan panjang 1 meter yang mengandungi merkuri. Nanti saya tunjuklah macam mana bentuk barometer merkuri tu. Macam mana barometer merkuri ni kita set up dia? Cara menyediakan barometer merkuri adalah seperti berikut. Yang pertama, mesti ada tiub kaca diisi dengan merkuri. So kat sini ada contoh lah, gambar rajah ni kita ada satu tiub kaca yang mana kita isi dengan merkuri, isi penuh. Kemudian kita letak penutup. Seterusnya, tiub kaca itu diterbalikkan. Tiub kaca tadi kita terbalikkan dia dan kita rendamkan dia di dalam di dalam mangkuk berisi merkuri. So kita ada satu mangkuk yang mana dalam tu ada merkuri dan tiub kaca tu kita rendamkan dia. Apa berlaku? Kita alihkan dia punya penutup ni. Apabila penutup dikeluarkan, terus merkuri akan jatuh sehingga suatu ketinggian tertentu. So bila kita alih, maka merkuri tu akan tenggelam sedikit. Tapi dia tak tenggelam semua. Dia akan turun sikit je. Sampailah satu ketinggian tertentu dan kekal pada ketinggian
tersebut, dan dia akan statik lah macam ni. Okey, waktu ni macam mana dia boleh statik, macam mana dia, kenapa dia tak turun semua? Okey, disebabkan ada satu tekanan atmosfera daripada luar yang menahan merkuri di luar ni. So kalau boleh tengok gambar rajah ni, tekanan atmosfera dia tahan merkuri ni lah. So pada keadaan ini, okey, pada point ni, kita boleh katakan tekanan merkuri dekat point ni yang saya tanda ni, point ni daripada atas sampai bawah, tekanan merkuri di sini dengan tekanan atmosfera di sini adalah sama. Okey, sebab dia sama level. Okey. Dekat sini macam mana nak cari tekanan merkuri? Sama rumus lah macam kita cari tekanan cecair, iaitu kita guna rumus rho Hg. Okey, nanti kita tengoklah next slide. So kat sini kita boleh katakan ketinggian ni, okey, lagi satu, ketinggian merkuri ni mesti diukur daripada permukaan merkuri ni, daripada atas ni sampai level yang sama dengan cecair di luar ni, merkuri di luar ni. Bukannya daripada atas sampai bawah tu salah, ini salah. Dia mesti level ni. Okey. So kalau dalam contoh gambar rajah ni, kita ada ketinggian dia adalah 760 mm. Baik. Okey, ketinggian terus merkuri bergantung pada magnitud tekanan atmosfera. So kalau awak tengok, kalau tekanan atmosfera di luar ni lagi tinggi, maka ketinggian dia lagi tinggi lah. Maksudnya yang dropnya tu sedikit. Kalau tekanan di luar tu rendah, maksudnya yang nak tahan tu rendah, maka merkuri ni akan drop banyak lah. Maksudnya ketinggian dia akan berkurang. So nilai tekanan atmosfera dinyatakan dalam sebutan nilai ketinggian terus merkuri. Okey. Sebab tu kita ukur ketinggian terus merkuri tersebut, sebab dia ada nyatakan kat sini nilai tekanan atmosfera dinyatakan dalam sebutan nilai ketinggian terus merkuri itu. Okey. So macam mana bacaan dia? Okey. Jika nilai ketinggian terus merkuri sama dengan 760 mm, maka tekanan atmosfera PATM sama dengan 760 mm Hg. Hg ni adalah simbol bagi merkuri. So inilah bacaan tekanan atmosfera dalam unit mm Hg. Okey, nilai ni kita dapat daripada mana? Nilai ni kita dapat daripada ketinggian merkuri. Dan mesti hati-hati dalam mengukur ketinggian merkuri. Okey, macam mana kita nak convert daripada 760 mm Hg ni kepada unit SI? Unit SI bagi tekanan apa? Pascal. Okey. So macam mana kita nak convert? Sekejap, tukar kali lain. Okey. So first kali kita kena guna rumus tekanan bagi cecair. Okey, kenapa? Sebab merkuri tu cecair. Walaupun dalam kimia sifat dia adalah solid, tapi fizikalnya dia adalah cecair. Okey. So kita tengok, kita guna rumus tekanan cecair iaitu H rho G. H ni adalah kedalaman. Okey, rho ni adalah ketumpatan, G ni adalah graviti. So daripada maklumat yang kita ada, H kita adalah 760 mm. Okey, iaitu H kita adalah 760 mm. Okey, ingat kedalaman mesti diukur daripada permukaan sampai tempat yang kita nak ukur tu. Dan daripada 760 mm ni kita convert kepada unit SI. Unit SI dia iaitu meter. Mesti dalam meter. Bila sebut unit SI, mesti dalam meter. So dia akan jadi 0.76 meter. So ketumpatan merkuri kita dah ada 1.36 darab 10 kuasa 4 kg meter negatif 3. So kita dah ada rho. Okay, so kita boleh kira lah berapa tekanan dia dalam unit Pascal. So kita gantilah H kita guna 0.76 meter. Rho kita guna ketumpatan merkuri lah, sebab ini kedalaman merkuri. So ini adalah ketumpatan merkuri dan G adalah constant lah, 9.81. So kita darab, dapatlah nilai dia macam ni. Okey. So macam itulah cara nak convert daripada millimeter Hg kepada Pascal. Okey. So dalam kata lain, 760 mm Hg ni sama dengan 101.396 PA. Okey. Okey.
Macam itulah. Baik. Clear kan? Okey, seterusnya kita tengok nilai tekanan atmosfera boleh berubah mengikut perubahan cuaca. Kenapa dia kata mengikut perubahan cuaca? Okey. Bila cuaca berubah, maka ketepatan udara pun berubah, betul? Kalau cuaca panas, ketepatan udara rendah. Kalau cuaca sejuk, ketepatan udara tinggi. So, dia berubah-ubah lah. Okey. Selain itu, udara yang semakin nipis pada altitud tinggi juga menyebabkan tekanan atmosfera menjadi semakin rendah. Okey. Bila ketinggian, maksudnya pada keadaan altitud yang tinggi. Maksudnya bila ketinggian kita makin lama makin tinggi, apa berlaku pada lapisan udara tersebut? Macam kita kalau kita naik gunung pun kita akan alami susah nak bernafas, betul? Sebab apa susah nak bernafas? Sebab kita punya lapisan udara ni nipis. Okey. Bila bilangan udara tu sedikit, maka tekanan atmosfera pun akan berkurang. Sebab ingat tadi, tekanan atmosfera bergantung kepada berat udara. Okey. Seterusnya, kita tengok barometer floating. Okay, ini adalah antara alat yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera. Barometer floating. Barometer floating ni adalah barometer merkuri yang boleh mengukur tekanan atmosfera dengan kejituan yang tinggi. Okey. Digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera di pusat kaji cuaca. Kenapa pusat kaji cuaca guna barometer floating? Sebab dia mempunyai kejituan yang tinggi. Maksudnya bacaan dia lebih tepat. Ini gambar rajah barometer floating. Kalau awak biasa tengok dalam makmal fizik pun ada. Okey. Nanti bila-bila yang mana sebelum-sebelum ni ada pelajar yang tanya saya, cikgu ini benda cikgu gantung dekat tepi dinding tu. Itulah barometer floating. Apa kegunaan dia? Untuk ukur tekanan atmosfera. Okey. So ini dia punya, dalam buku teks pun ada. Ini saya ambil daripada buku teks lah. Dia punya apa? Lakaran dia. Dalam tu ada merkuri. Okey, kat sinilah kita nak ukur. Okey, kita akan dapat ketinggian merkuri tersebut. Okay. Kemudian alat yang kedua yang biasa kita guna iaitu barometer aneroid. Okey. Barometer aneroid ni dia tak menggunakan merkuri dan berfungsi secara mekanikal. Okey, dia berfungsi secara mekanikal. Kalau barometer floating dia memang menggunakan konsep merkuri. Macam kita tengok tadi, barometer merkuri tadi, kita ukur ketinggian merkuri, so kita cari dia punya tekanan atmosfera. Tapi untuk aneroid dia tak guna merkuri. Dia tak guna konsep merkuri, dia guna mekanikal. Okey, macam mana mekanikal tu? Okey, kotak logam separa vacuum. Okey, ini contoh gambar rajah barometer aneroid. Ini pandangan atas lah. Okey, pandangan dalam dia ada satu kotak logam ni. Okey, kotak logam separa vacuum. Okey. Kotak logam separa vacuum berupaya mengubah saiz apabila terdapat perubahan tekanan atmosfera. So, kotak ni saiz dia akan berubah-ubah bergantung kepada tekanan atmosfera. Macam kita tahu, altitude berubah, tekanan atmosfera berubah, betul? Kalau dekat dasar bumi, altitude dia lain, tekanan dia lain. Bila kita naik makin tinggi, kita punya lapisan udara makin rendah, maka tekanan atmosfera makin rendah. So, tekanan atmosfera ni lah yang akan menentukan saiz kotak logam ni. Okey. Kalau kalau tekanan atmosferanya tinggi, maka dia akan tolak kotak logam tu, maksudnya dia akan mengecil. Okey, kalau tekanan atmosferanya rendah, kotak logam tu akan mengembang lah. So bila kotak logam ni kembang kecut, maka dia akan tolak lah jarum ni. Awak boleh nampak kat sini mekanikal dia. Okey, so bacaan ni akan berubah lah bergantung pada ketinggian. Okey, maksudnya ketinggian tu dia guna tekanan atmosfera tu dia ukur menggunakan perubahan saiz kotak logam separa vacuum. Okey, dekat mana gunanya barometer aneroid ni? Okay. Barometer aneroid sesuai digunakan di rumah, kapal dan pesawat udara untuk memperoleh bacaan tekanan atmosfera dengan cepat. Dia lebih cepat lah berbanding barometer floating tadi. Floating ni nak bawa pun susah, besar kan. Yang ni kecil, so mudah dibawa lah. Okay, macam kapal terbang.
kapal terbang. Macam mana awak? Cuba awak fikir, macam mana kapal terbang tu dia boleh ukur ketinggian semasa dia. Takkan dia nak keluar tali tape pula kan? So mesti kena guna satu alat lah. Yang mana alat tu adalah barometer aneroid. Macam mana ketinggian tu diukur? Bergantung kepada tekanan atmosfera. Sebab kita tahu pada certain ketinggian tekanan atmosfera dia lain. Bila rendah sikit tekanan atmosfera dia lain. So dia berubah-ubah. Okey, kita tengok perbezaan antara barometer 14 dengan barometer aneroid. Okey, barometer 14. Nilai tekanan atmosfera ditentukan oleh perubahan tinggi merkuri, turus merkuri. Okey, dia bergantung pada merkuri. Untuk barometer aneroid pula, nilai tekanan atmosfera ditentukan oleh perubahan isi padu kotak logam setara vacuum. Okey, dia bergantung pada saiz kotak logam tu. Okey. Kemudian, saiz dia besar. Untuk barometer 14, saiz besar dan sukar dibawa ke mana-mana. Untuk barometer aneroid, saiz dia lebih kecil dan mudah dialih ataupun dibawa. Kemudian untuk barometer 14 mengambil masa yang lebih lama untuk memberi bacaan atmosfera sebab nak kena ukur kan. Kalau untuk barometer aneroid memberi bacaan tekanan atmosfera secara langsung, maksudnya lebih cepat lah. Tapi kelebihan barometer 14 dia mempunyai kejituan yang lebih tinggi iaitu plus minus 0.1 mm Hg. Barometer aneroid pula kejituan dia rendah, kejituan dia, accuracy dia rendah sehingga plus minus 1 mm Hg. Baik, kita pergi kepada learning outcome yang ketiga iaitu menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian yang melibatkan pelbagai unit tekanan. Okey, untuk yang ni saya rujuk daripada buku teks untuk silibus KSSM sekarang. Okey, yang ada dalam buku teks ada 4 unit je lah. Yang pertama Pascal iaitu unit SI kita, kemudian milimeter Hg yang mana kita dah belajar tadi. Ya, maksudnya berkait dengan ketinggian, berkaitkan menggunakan merkuri. Yang ni meter H2O iaitu tinggi air lah, H2O air, dan millibar, unit millibar, M-bar. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, apa itu unit apa itu Pascal? Pascal adalah unit SI bagi tekanan digunakan dalam bidang sains. Nilai tekanan perlu dinyatakan dalam unit PA, Pascal, sebelum digantikan dalam rumus fizik. Mesti convert dalam unit SI dulu baru kita ubah. Kemudian, tekanan atmosfera di puncak Gunung Kinabalu ialah kira-kira 60,000 Pascal. Okey, ini maklumat tambahan. Okey, kita tengok apa itu milimeter Hg. Dia adalah unit manometrik bagi tekanan digunakan dalam bidang perubatan, meteorologi, penerbangan dan sains. Tekanan darah ni biasa kita tengok 120/88 yang dicatatkan oleh doktor adalah dalam unit milimeter Hg. Ini kalau tanya mak ayah awak biasa mesti dia tahulah. Awak pun pernah tengok tekanan darah biasa bacaan dia dalam macam nilah. 120/80. So maksudnya ini sebenarnya dalam unit apa ni? Sebenarnya dia adalah dalam unit milimeter Hg. Okey. Apa itu 120 lah? 120 ni dia punya tinggi lah. Okey, so kemudian kita tengok meter MH2O meter. Okey, ia adalah suatu unit metrik digunakan untuk tekanan air dalam laut. Okey. Tangkungan air dan empangan. Secara umum dia adalah unit yang digunakan untuk tekanan air. Dekat mana? Dekat laut, tangkungan air dan empangan. Okey, tekanan air dalam empangan bakul ialah 150 meter H2O. Okey, ini maklumat tambahan. Okey, sebenarnya nilai-nilai ni, contoh nilai 120/80, 150 meter H2O ni sebenarnya kita boleh convert kepada Pascal. Macam mana convert nanti kita tengok. Okey, kita pergi pula yang seterusnya, millibar. Millibar ni adalah unit metrik yang kecil digunakan dalam bidang meteorologi. Okey, setara dengan unit hektopascal HPA
1 milibar sama dengan 1 HPA. Okey, HPA ni dalam kata lain sama dengan 100 Pascal. Okey, kalau tak silap saya lah, HPA sama dengan 100 Pascal. Okey, maksudnya 1 milibar sama dengan 100 Pascal. Okey, tekanan atmosfera ialah 1013 MBA. Okey. Seterusnya. Kalau ada yang tanya macam mana cikgu dapat 1013 ni? Okey, kita tengok balik kita punya tekanan atmosfera ni. Okey, nampak 101,396. Okey, kan tadi saya kata 1 M bar tu sama dengan 100 Pascal. So kalau awak buang 2 titik pukul belakang ni, okay, dia akan jadi 1013 darab 10 kuasa 2, betul? 10 kuasa 2 tu sama dengan HPA lah. So kita akan dapat 1013 HPA. Boleh faham ke? Tak apa, awak boleh tengok balik lah. Dalam buku teks ada contoh. Okay, 1013. Maksudnya dalam awak boleh notekan dekat sini. Awak boleh note kat sini, saya lupa saya nak tulis 1 MBR 1 MBAR pula sama dengan 100 PA ataupun sama dengan 1 darab 10 kuasa 2 PA. Sama je nilai atas ni dengan bawah sama. Okey, jangan pening-pening lah. Okey. Baik, seterusnya. Okey, kita tengok contoh satu. Contoh maksudnya kan tadi saya kata semua unit ni boleh kita convert lah daripada Pascal pergi mmHg, mmHg kepada Pascal ataupun mmHg kepada mH2O. Okey. Contoh. Okey. Bacaan tekanan darah seorang pesakit ialah 160/100. Berapakah tekanan 160 mmHg dalam unit PA? Okey, dan dia ada bagi maklumat ketumpatan merkuri dan pecutan graviti. Okey, nak selesaikan masalah macam biasa, first sekali kita tengok kenal pasti masalah. Ini langkah dia. Langkah pertama, kenal pasti masalah. Seterusnya, mengenal pasti maklumat yang diberikan. Okey, kita tengok masalah kita apa sekarang. Masalah kita, soalan dia tanya berapakah tekanan 160 mmHg dalam unit PA. Maksudnya dia nak convert mmHg kepada Pascal. Okay, langkah kedua, mengenal pasti maklumat yang diberi. Apa maklumat yang kita ada? Kita ada 160 tinggi dia, 160 mmHg. Okey, maksudnya tinggi kita dah ada 160 mm. Okey, dah pastinya awak kena convert dalam unit SI iaitu kepada meter. Kemudian kita ada maklumat lagi iaitu ketumpatan Hg diberi dan nilai pecutan graviti. Okey, mengenal pasti rumus yang boleh digunakan. Okey, agak-agak nak guna rumus apa? Nak convert daripada meter Hg kepada Pascal. Okey, kita guna rumus P sama dengan H rho G lah ataupun rho Hg iaitu rumus tekanan cecair. Dan menyelesaikan masalah numerical iaitu ini substitution lah, kita penggantian. Kita tengok langkah pertama. Okey, masalah kita ialah tekanan 160 dalam unit PA. Ni dia nak convert 160 mmHg kepada PA. So maklumat yang kita ada, ketinggian dia adalah 160 mm. Mana dapat? Dapat daripada sinilah. Okey, dan mesti dia convert dalam unit SI iaitu meter bahagi 100. Dan pecutan graviti diberi dan ketepatan diberi. Okey. So rumus yang kita nak guna P sama dengan H rho G. So since kita nak convert dalam Pascal, kita gantilah nilai H ini, nilai G ini, nilai rho ini. Okey, ganti. Ganti dapatlah jawapan akhir. Okey, 2.13 darab 10 kuasa 4 PA Pascal. Okey, boleh faham Tengok satu-satu. Okey. Cikgu, kenapa ambil tinggi dia 160 mm? Kan tadi kita dah tengok kalau dalam unit mmHg ni 160 ni adalah dia punya ketinggian bagi
kedalaman cecair tersebut. So inilah tinggi dia. Okey, dia punya kedalaman kita ukur daripada permukaan sampai ke dasar dia, sampai ke bawah. Contoh yang kedua. Tekanan maksimum yang boleh ditahan oleh sebuah tembok di tepi laut ialah 3.10/5 Pascal. Okey, dia dah bagi lah. Tekanan maksimum 3.6/10/5 Pascal. Berapakah tekanan maksimum itu dalam unit meter H2O? Meter H2O, meter ni merujuk pada tinggi. Okey. Tapi nak dalam unit air H2O. So dia mesti bagi ketepatan air rho sama dengan 1/10/3. Kemudian pecutan graviti. Okey, step pertama kita tulis apa? Maklumat. Tulis dulu P. Kemudian ketepatan kita ambil balik. Kemudian kita ambil nilai pecutan graviti. Okey, saya galakkan saya galakkan semua pelajar tulis maklumat dia berserta simbol. Nampak ni? Ini dia tulis simbol P. Simbol. Okey, bila tulis maklumat mesti berserta simbol. Sebab kenapa mesti berserta simbol? Sebab kita menyelesaikan masalah dalam fizik kita guna rumus, betul? Dalam rumus kita guna simbol. So bila awak tulis nilai ni berserta simbol, jadi tak tertukar lah. Okey, nanti awak letak tempat P 1 pula. Maksudnya ni rho 1, P 3.6. So tulis berserta simbol supaya tak bertukar. Tak tertukar. Okey, seterusnya. Rumus yang kita nak pakai, kita pakai P sama dengan H rho G. Disebabkan kita nak dalam unit meter H2O, maksudnya kita kena cari tinggi dia dalam meter. Ini kita nak cari H. Okey, kita nak cari H. So apa perlu buat? Rho dengan G ni kena pindah. Okey. So apa dapat? Okey, bila kita pindah P sama dengan H sama dengan P per rho G. Okey, P dah ada, rho pun dah ada, G pun dah ada. Okey, satu lagi peringatan. Kadang-kadang soalan saja nak mengelirukan awak, dia bagi lagi satu ketempatan Mercury. Biasa dia bagi macam tu lah. Okay, sebab kita biasa berpandukan kepada Mercury. Jadinya, jangan pula awak tersalah ganti dengan rho Mercury. Bila awak nak cari kedalaman air tu, ketinggian air, ketepatan mesti air jugalah. Nak cari air, jangan guna maklumat Mercury. Nak cari air, kena guna maklumat air juga. Nak cari Mercury, kena guna maklumat Mercury. Kalau nak cari air, guna maklumat air. Okey, so bila kita ganti, ini substitution lah, ganti. Nanti dapatlah nilai ketinggian dia, H dia sama dengan 36.7 meter. Soalan saya, adakah ini jawapan akhir kita? Pastinya belum lagi. Belum lagi. Sebab soalan minta adalah meter H2O. Ini kita ada meter lah. Apa kita nak buat? So, kita salin semula. Okey. Tekanan maksimum, salin semula. Ambil balik nilai ni 36.7 meter. Letak unit H2O. Barulah lengkap jawapan kita. Kalau awak buat macam ni, tak lengkap lah, belum jawapan akhir. Okey. Walaupun nilai sama, tapi unit tak sama kan. Ini tinggi, ini unit untuk tekanan atmosfera. Baik. Jelas lah. Saya rasa jelas lah. Tak susah kot. Okey, ini contoh semua saya ambil daripada buku teks. Awak boleh rujuk balik buku teks. Kalau tak faham, playback balik lah video ni. Okey, seterusnya kita tengok kesan tekanan atmosfera pada altitude tinggi dan kesan tekanan pada aras kedalaman lampau di bawah permukaan laut. Okey, ni kita punya learning outcome yang terakhir lah. Kita nak tengok kesan tekanan atmosfera pada altitude tinggi dan juga pada aras kedalaman lampau di bawah permukaan laut. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Tekanan atmosfera pada altitude tinggi. Apa berlaku? Okey. Udara yang semakin nipis menyebabkan tekanan atmosfera menjadi semakin rendah. Okey, ini jelas. Peratus oksigen dalam udara semakin
berkurang. Okey, sebab bila udara nipis, oksigen pun berkurang lah. Okey, apa kesan dia pada manusia? Okey, first kali, of course, kadar pernafasan meningkat. Sebab kita oksigen di luar tu berkurang, maka badan kita perlu oksigen. So, kita akan sedut oksigen dengan lebih kerap lah supaya oksigen dalam badan kita cukup. Okay. Kalau sebelum ni, kalau kita duduk dalam keadaan biasa, sekali sedut dah cukup. Bila kita dah naik pada keadaan yang lebih tinggi, oksigen dekat luarnya kurang. So, bila awak sekali sedut, maksudnya badan awak belum cukup lagi. Jadinya awak kena sedut lebih kerap lah. So, kadar pernafasan akan meningkat. Penyerapan oksigen dalam paru-paru berkurang. Okay, sebab sekali sedut tak memenuhi lagi. Okay, so oksigennya berkuranglah dalam paru-paru. Okay, kemudian kadar metabolisme meningkat, hilang selera makan. Ini kalau macam saya yang jenis takut naik kapal terbang, walaupun banyak kali naik kapal terbang, memang saya tak makan atas flight. Sebab ya saya gayat takut tinggi, hilang selera makan. Saya tak tahu faktor tekanan atmosfera ataupun faktor dalaman saya. Okey, dehidrasi. Okey, sebab badan kita, bila kita sedut udara dengan lebih kerap, maksudnya badan kita bekerja lebih kuat lah. Bila bekerja lebih kuat, maka dia guna tenaga lebih banyak. So, kita akan cepat hilang air. So, berlakulah dehidrasi. Samalah kadar metabolisme ni. Kadar penggunaan tenaga dalam badan kita tu meningkat. Fikiran jadi tidak jelas. Ialah oksigen tak cukup dalam otak. So, kita punya fikiran tak jelas lah, tak keruan. Okey, seterusnya penyesuaian dan tindakan. Okey, apa yang kita kena buat? Okey, ada dua keadaan. Yang pertama, pendaki gunung. Apa yang perlu buat untuk nak sesuaikan dengan keadaan tekanan atmosfera yang rendah? First kali, membuat persediaan dan latihan fizikal sebelum mendaki. Okey, buat persediaan. Okey, yang saya highlightkan ni. Persediaan apa? Buat latihan fizikal. Kemudian, menyediakan peralatan seperti jam tangan pintar yang boleh mengukur ketinggian altitude, tekanan darah dan suhu. Yang ni untuk kita monitor lah. Okey. Seterusnya, mendaki dengan perlahan supaya badan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tekanan. So, tak payah rushing lah, laju-laju nak pergi mana. Okey. So, naik slow-slow supaya kita dapat sesuaikan lah. Maksudnya, sebab bila makin tinggi, udara oksigen ataupun udara makin kurang. So, kalau awak naik terkejut, badan pun terkejut kan. So, naik slow-slow supaya kita dapat sesuaikan dengan perubahan. Kemudian, banyak minum air. Sebab apa? Nak elakkan dehidrasi. Okay. Kapal terbang pula. Apa yang boleh kita buat untuk atasi masalah tekanan atmosfera rendah ni? Meninggikan tekanan kabin. Okey, kapal terbang meninggikan tekanan kabin kapal terbang sehingga hampir sama dengan tekanan pada aras laut. Maksudnya keadaan udara dalam kabin tu kita naikkan dia supaya keadaan udara tu sama dengan keadaan udara dekat bawah, dekat dasar bawah, dekat bawah lah, dekat bumi ni. Okey, supaya dia punya bilangan oksigen tu banyak lah, kita boleh bernafas seperti biasa. Okey, mengitar semula udara di dalam kabin supaya segar dan mengandungi aras oksigen yang cukup. Okey, sebab kat atas kan, bila kita naik kapal terbang mesti kena terbang tinggi. Mana boleh terbang rendah kan? Rendah langgar pokok pisang semua orang kan. Okey, terbang tinggi, maka dia punya lapisan udara tu ataupun bilangan udara tu berkurang. Okay. So, bila lapisan udara berkurang, so kita susah nak nafas. So, cara nak counter dia, kita naikkan tekanan kabin supaya dia punya bilangan udara banyak dan kita kitar semula. Okay, udara tu. Okay, supaya oksigen cukup. Dan mengingatkan penumpang untuk minum air yang cukup. Okay, ini seperti biasalah nak elakkan dehidrasi. Okay, apa berlaku? Tadi kita tengok pada altitude tinggi. Daki gunung, kapal terbang, tu altitude tinggi lah. Dan apa berlaku pada tekanan pada aras kedalaman lampau di bawah permukaan laut? Apa berlaku tekanan di bawah permukaan laut? Sebab dalam satu topik sebelum ni awak dah belajar tentang, di akhir satu topik tekanan cecair, okey, awak dah belajar tentang kalau awak
duduk dalam air, awak akan mengalami tekanan cecair, betul. Tapi awak di akhir satu topik tu awak belajar tentang tekanan sebenar. Okey, yang mana tekanan sebenar adalah tekanan cecair ditambah dengan tekanan atmosfera di atas permukaan air. So, dalam kata lain, walaupun awak duduk dalam air, tekanan atmosfera masih memberi kesan kepada awak. Okey, so tekanan air bertambah dengan kedalaman air. Okay, ini asas awak dah belajar satu topik yang lepas. Okay, penambahan kedalaman sebanyak 10 meter memberi peningkatan tekanan air sebanyak 1 atmosfera. Maksudnya 10 meter masuk 1 atm. Maksudnya tekanan bertambah 1 atm. Turun lagi 10 meter, naik lagi 1 atm. Okay, atm tu apa? ATM tu tekanan atmosfera lah. Okay. Tekanan yang dialami ialah tekanan air dan tekanan atmosfera. Ini yang saya beritahu. Awak duduk dalam air, awak bukan semata-mata mengalami tekanan air ataupun tekanan cecair. Awak juga mengalami tekanan atmosfera. Sebab dalam air satu tekanan, dekat luar pun ada tekanan atmosfera yang menolak air. So ada dua tekanan lah. Itu kita sebut sebagai tekanan sebenar. Okey, kesan dia terhadap manusia. Okey, tisu badan menyerap gas nitrogen yang berlebihan. Okay, gas nitrogen melarut ke dalam darah. Fikiran menjadi tidak jelas. Pembentukan gelembung nitrogen dalam tisu atau salur darah jika tekanan dikurangkan dengan terlalu cepat. Sebab tu, kalau penyelam, okay, mungkin antara awak ada yang kaki selam lah. Okay. Kalau penyelam, bila dia menyelam pada kedalaman yang dalam, okay, bila dia nak naik, dia tak boleh naik mengejut. Okay, disebabkan bila dia naik mengejut, maka dia punya perubahan tekanan tu terlalu cepat. Bila perubahan tekanan tu terlalu cepat, maka akan wujud gas nitrogen dalam larutan darah. Okay, bila gas nitrogen tu banyak, awak boleh hitam. Okay, maksudnya tak cukup lah. Tak cukup udara dalam ni. So, kaedah dia awak kena naik perlahan-lahan. Awak tak boleh naik terkejut. Macam kita contoh kalau kita pusing-pusing, kita pusingkan badan kita, pusing, berhenti, lepas tu kita terus nak berjalan. Apa berlaku? Awak akan jatuh, betul? Okay. So, cara nak atasi dia, awak pusing. Lepas tu awak berhenti, awak rehat sekejap. Bila dah stabil, baru jalan. Sama macam ni jugalah. Awak tak boleh naik. Bila awak menyelam, awak tak boleh naik mengejut. Kalau awak naik mengejut, maka ada lebihan gas nitrogen dalam darah. Menyebabkan fikiran menjadi tak jelas lah. Maksudnya, tahap kesedaran akan berkurang lah. Okey. So, penyesuaian dan tindakan. Okey, kalau penyelam, tengok. First kali dia kena buat apa? Membuat latihan fizikal lah. Okey, sebagai persediaan. Okey, untuk menyesuaikan badan dengan persekitaran tinggi. Okey, persekitaran air lah. Dalam air tu tekanan dia tinggi. Kemudian memakai suit menyelam. Memakai suit penyelam untuk melambatkan kehilangan haba dari badan. Okey. Kemudian naik semula. Okey, ni yang saya beritahu tadi. Naik semula dengan perlahan ke permukaan laut supaya gelembung nitrogen tidak terbentuk dalam tisu dan salur darah. Okey, kesan dia kalau gelembung nitrogen ni banyak, awak boleh hitam. Okey. Seterusnya kita tengok kapal selam. Okey, kapal selam. Kita tengok badan kapal selam diperbuat daripada keluli dan titanium. Okey, dengan kerata rentas membulat untuk menahan tekanan sekeliling yang tinggi. So maksudnya badan kapal selam tu kena buat daripada bahan yang keras lah. Maksudnya untuk menahan tekanan daripada luar tu yang tinggi. Okey. Tekanan kabin kapal maksudnya dalam pula. Okey, tekanan kabin kapal selam dikawal sehingga hampir sama dengan tekanan di aras laut. Maksudnya tekanan dalam kapal tu kena sama dengan tekanan di atas aras laut. Maksudnya tekanan dekat dalam keadaan sekarang macam kita sekarang, kita duduk dalam keadaan tekanan aras laut lah. Okey, dan sekarang dengan tekanan di bawah tu kena sama supaya lapisan udara tu sama, supaya mudah, supaya kita selesa lah untuk bernafas. Okey. Tangki oksigen atau alat penjana oksigen melalui proses elektrolisis disediakan supaya bekalan oksigen adalah mencukupi. Maksudnya kena sediakan tangki
oksigen. So awak boleh tengok kat sini saya ada boldkan perkataan-perkataan ni penting lah untuk kapal selam. Ini awak boleh gunakan dalam soalan esei. Okey. Dia akan tanya cara nak buat kapal selam. So kita boleh katakan badan dibuat daripada keluli supaya apa? Dapat menahan tekanan yang tinggi. Okey, lepas tu tekanan kabin dikawal supaya dikawal sampai tahap mana? Hampir sama dengan tekanan aras laut supaya keselesaan anak kapal. Kemudian sediakan tangki oksigen. Okay, ini pun sama. Okay. So saya dah boldkan perkara keyword dia. Membuat latihan fizikal, memakai suit penyelam, naik semula dengan perlahan. Baik. Saya rasa cukup untuk hari ni sebab tekanan atmosfera ni tak banyak. First kali awak kena tahu maksud tekanan atmosfera, iaitu tekanan yang disebabkan oleh berat lapisan udara yang dikenakan terhadap permukaan bumi. Okay. Yang kedua, awak kena tahu nilai tekanan atmosfera. Yang mana nilai tekanan atmosfera kita ukur guna barometer mercury. Okay. Barometer mercury tu kita ukur dia punya ketinggian mercury itulah. Okay. Bila kita dah buka, mercury tu akan drop sikit. Okay. Dalam keadaan bila drop sikit dan bila dia dah static ataupun dia kekal akan tinggi tu, okay, kita ukur tinggi tu. Okay. Dan bila kita nak cari, maksudnya bila kita dah dapat tinggi tu, kita dapatlah unit dia. Kita contohlah tinggi dia 60 mm. So kita akan dapatlah tekanan atmosfera sama dengan 60 mm Hg. Macam mana pula daripada millimeter Hg kita nak convert kepada Pascal? Kita guna rumus P sama dengan rho Hg. Okay. So P dia, kita nak cari P dalam bentuk Pascal, kita gantilah nilai rho, nilai H, nilai G. Okay, rho dia kita guna nilai ketumpatan mercury. H dia, kedalaman dia kita guna nilai yang kita guna tadilah, yang kita dapat tadi, berapa tinggi dia. Dan G dia adalah 9.81. Itu adalah nilai constant lah, nilai bagi graviti. Baik, seterusnya apa yang penting? Seterusnya awak kena ingat 1 M bar sama dengan 100 Pascal. Okay, awak kena ingat cara nak convert daripada Pascal kepada meter Hg ataupun meter H2O. Mesti first kali kedalaman tu mesti convert kepada unit SI dulu. Contoh macam ni. Contoh ni kerja rumah ni. Okey. Contoh soalan 2, ketinggian terus mercury dalam sebuah barometer pada suatu hari yang mendung ialah 756 mm Hg. So kat sini kita ada apa maklumat kita? Kita ada dia punya H. Okay. So dia suruh hitung dalam unit Pascal. So H ni first kali kena convert kepada, ni ada milimeter, so kita kena convert kepada meter dulu. Okay, macam nak convert meter, bahagi 100 lah. Okay. Seterusnya apa lagi? Convert dah habis. Kemudian kita tengok kesan tekanan atmosfera dalam keadaan altitude tinggi ataupun bawah dasar permukaan air. Bila altitude tinggi, kita punya lapisan udara berkurang, so nipis, so tekanan pun berkurang, so oksigen pun berkurang. Jadinya kesan pada manusia susah bernafas lah. Susah bernafas, kita punya dehidrasi. Itu punca daripada susah bernafas lah. Dehidrasi sebab kita akan guna tenaga lebih banyak untuk cuba bernafas. So kita akan dehidrasi, hilang selera makan. So cara nak atasi dia, kalau pendaki, kena buat exercise lah. Kena buat latihan fizikal. Okay, pakai smartwatch untuk monitor lah. Dan banyak minum air. Okay, kalau kapal terbang pun sama, kawal dia punya tekanan dalam kabin. Okay, kemudian banyak minum air. Apa lagi? Untuk kedalaman di bawah air, di bawah permukaan air, sama juga tekanan yang dialami sebenarnya adalah tekanan cecair dan juga plus tekanan atmosfera di atas permukaan air. So kalau menyelam, cara nak atasi dia, kesan dia, cara nak atasi dia, bila menyelam, naik dengan perlahan lah, tak naik dengan laju lah, supaya gas nitrogen tak terbentuk dalam saluran darah.
Okay, untuk kapal selam pun since tekanan air tinggi, tekanan dalam air tu tinggi, maka dia punya body kapal terbang, body kapal selam tu kena dibuat daripada bahan yang tahan rasak lah, keras lah, contoh keludi, titanium. Okay, dan juga mesti kawal selia dia punya tekanan kabin tu supaya sama dengan tekanan di atas paras laut. Okay, so ini kerja rumah untuk semua. Okay, ini saya ambil daripada buku teks, muka surat 55. Okay, practice formative 2.2. So jawab semua dan hantar pada guru masing-masing lah. Okay, so untuk pelajar saya, insyaAllah saya akan masukkan dalam Google Classroom. Sebab saya tengok sebelum-sebelum ni ramai yang tak hantar, mungkin tak perasan di ujung video sebelum ni ada kerja rumah. So kali ni saya akan hantar dekat dalam Google Classroom, okay, supaya semua dapat reminder. Okay, jumpa lagi pada sesi akan datang. Saya harap semua boleh faham. Kalau ada pertanyaan, boleh terus tanya ke guru mata pelajaran masing-masing. Okay, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum.